Orang dia sanggup berkorban dia kalau benda-benda yang melibatkan kepentingan diri dia, walaupun banyak. Sanggup menukar motorkar yang tak perlu ditukar dengan kerapnya. Sanggup membeli hiasan rumah yang di luar daripada memang mewah lah dia. Sanggup mengeluarkan perbelanjaan yang banyak macam itu. Tetapi menggunakan istilah korban dalam perbelanjaan yang boros macam ini tidak tepat sama sekali. Tidak ada pengorbanan apa-apa. Yang ada ialah sikap boros, sikap israf, membazir. Tapi kita sebut saya berkorban tu nak dapat rumah secantik macam ini. Apabila maksiat bermaharajalela dalam negara, di mana juga di dunia, di Malaysia pun tak kira lah, iaitu kita katakan rasuah, berbagai-bagai penyelewengan. Kesemua ini kalau kita tengok bermula daripada sifat greedy, tamak, halobah. Dalam arti kata mengutamakan kepentingan diri, mengenepikan kepentingan orang lain. Apabila kepentingan diri diutamakan, yang halal tidak mencukupi, ambil yang halal, yang haram, maka rasuah bermaharajalela, penyelewengan bermaharajalela. Jadi kalau kita tengok yang terlibat dengan kejadian-kejadian ini semua bukan calang-calang orang. Orang-orang yang berkemampuan, yang dah kedudukan tinggi, dah kita katakan di segi kebendaan ni dia dah melimpah dah, tetapi masih melakukan rasuah. Jadi sebab pengambilan rasuah kerana ekonomi dan sebagainya meleset ini tak berbangkit lagi dah kepada orang berkenaan. Jadi perkara yang berada di sebalik kejadian ini semua ialah kepentingan diri. Dan ini yang nak dikorbankan di dalam amalan korban, ketepikan kepentingan diri. Sebab itu kalau orang miskin buat korban dengan buat keluarkan RM800, buat keluar simpanan dia atau potong gaji dia. Kita ambil lah potong gaji, simpanan tak banyak, sanggup potong gaji. Dan ada cerita-cerita yang saya dapat dengar, dia himpun duit bulanan dia masa setahun nak buat korban. Tentu tak sama dengan orang yang dapat subat dengan mudahnya. Nak buat berapa ekor, saya boleh bagi. Tentu tak sama pengorbanannya. Tidak ada apa-apa pengorbanan yang betul-betul real kalau orang itu begitu sekali mudah mendapat sumber untuk dia berkorban. Jadi mungkin korban berlaku, tapi semangat korban tidak berlaku. Sedangkan roh dan hakikat sebenarnya dia hendak korban beserta dengan semangat korban. Sembelihan yang beratus-ratus ekor, tak kiralah unta, lembu, kambing, itu signifikannya ialah di segi simbolik. Simbolik kepada kejadian yang telah diabadikan dalam surah Safat tadi sebagai ganti sembelihan kepada Nabi Ismail. Maka dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, selagi semangat korban macam ini tidak dihayati dengan baik oleh orang yang berkorban, walaupun dia telah menyembelih korban dengan banyaknya, maka signifikan dan juga kesan positif daripada korban ini tidak berlaku dengan banyak kepada dia. Orang dia sanggup berkorban dia kalau benda-benda yang melibatkan kepentingan diri dia, walaupun banyak. Sanggup menukar motorkar yang tak perlu ditukar dengan kerapnya. Sanggup membeli hiasan rumah yang di luar daripada memang mewah lah, mencecah sampai ratus ribu, ni bukan biasa aja furniture rumah. Kononnya dia berkorban untuk mencantikkan rumah dia, sanggup mengeluarkan perbelanjaan yang banyak macam itu. Tetapi menggunakan istilah korban dalam perbelanjaan yang boros macam ini tidak tepat sama sekali. Tidak ada pengorbanan apa-apa. Yang ada ialah sikap boros, sikap israf, membazir. Tapi kita sebut saya berkorban tu nak dapat rumah secantik macam ini. Jadi penggunaan korban kepada konteks yang macam ini telah terkeluar daripada maksud korban yang dikehendaki daripada semangat korban. Sebab asal korban ni membunuh orang berkorban, mengorbankan seseorang. Saya sanggup mengenepikan kepentingan diri untuk orang lain, itu baru betul-betul korban. Tapi kalau setakat dia belanja beratus ribu ringgit untuk tukar furniture, saya pernah tengok rumah seseorang
untuk tukar furniture tahunan yang mencecah ratusan ribu. Furniture rumah. Kalau orang tu mendakwa dia telah berkorban untuk mencantikkan rumahnya, saya tak nampak apa-apa pengorbanan di situ. Yang saya nampak ialah pembaziran. Sebab itu kadang-kadang saya sendiri pun kadang-kadang diajak oleh isteri saya untuk beli baju baru, beli macam-macam barulah. Kadang-kadang ada cara-cara. Jadi saya agak reluctant, memanglah agak tak berapa selari dengan perempuan lain. Agak reluctant untuk saya setuju buat baju dah cukup banyak dalam peti rumah tu, dalam almari dah cukup banyak dah. Dah cukup banyak, lebih daripada perlu. Baju batik saja pun saya nak bilang dah berapa puluh lain nak beli lagi demi kerana nak sambut hari raya. Pada saya lah, saya tak sanggup sampai macam itu. Saya terasa sangat saya membazir untuk diri saya. Tapi bagi orang yang nak buat, dia kata membazir apa, dah ini tahun baru, hari raya, tak pakai pakaian yang baru. Maka tafsiran untuk katakan membazir dengan tafsiran untuk mengatakan benda tu baru, perlu, dah jadi berbeza. Macam juga nak tafsiran untuk mengatakan korban tadi. Sebenarnya dia berkorban untuk ratusan ribu tukar furniture. Sebenarnya bukan korban lagi dah, tapi pembaziran. Tapi dia mentafsirkan sebagai korban. Begitu juga dengan berbagai-bagai perkara lain. Sebab itu kalau orang yang makan, kulu washrabu wala tusrifu, kamu makan dan minumlah, tapi jangan kamu membazir. Dia kata israf. Dia tak kata kamu makan lebih. Maksudnya makan sampai pekat tak perlu makan. Tapi betapa banyak orang makan melebihi daripada apa yang dia perlu makan, maka jadilah darah tinggi, kanser, lemah jantung. Sebab tu doktor kata lebih 90% penyakit berakibat daripada lebih makan. Tak banyak penyakit yang berakibat daripada kurang makan. Jangan sebab itu makan lebih itu ialah pembaziran. Bukan kerana menikmati nikmat. Oh, makanlah nikmat. Oh, tukarlah furniture ratus ribu. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Nikmat Tuhan kau tunjukkan, tetapi betul kan tunjuk secara yang macam itu? Dia antara bukti menunjukkan menunjukkan nikmat. Orang infak dengan banyak, dia berbelanja untuk kebaikan dengan banyak, dia berbelanja untuk dirinya sendiri, maka itu baru betul-betul membuktikan nikmat. Begitu juga dia membuktikan nikmat makan minumnya dengan makan secara sederhana, berhenti sebelum kenyang, makan ketika lapar, makan yang sesuai dengan badannya, di samping makanan-makanan yang halal. Tapi tidak, apabila dia nak melayan makanan, dia sanggup pergi kedai-kedai yang belum tentu haram halal, kedai-kedai syubhat. Timbul sekarang ni kedai-kedai yang dikaitkan, saya tak nak sebutlah masalah kaum-kaum ni payah. Ada orang ni buat pilihan, sengaja memilih makanan di kedai orang bukan Islam yang semata-mata ada logo halal, walaupun di sebelahnya ada kedai yang sah halalnya, sebab dia melayan. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, kalau kita tengok, kalau kita nak apply masalah pengorbanan ini, skop dan areanya telah disalah ertikan sampai peringkat benda yang sepatutnya menjadi unsur pembaziran telah ditafsirkan sebagai pengorbanan. Jadi kejadian korban yang sebenarnya seperti saya sebut tadi tak berlaku sebab tak sempat dia sembelih, tapi Tuhan iktiraf kejadian itu sebab senario yang menyelubungi perbuatan itu menunjukkan mereka betul-betul berkorban, menunjukkan dia betul-betul mengenepikan sayang anak dia. Yang anak pula menunjukkan betul-betul demi kerana perintah Allah dan kehendak bapaknya dia sanggup serah diri. Itu semangat korbannya, bukan kejadian sembelih itu. Kejadian sembelih itu tak berlaku pun, tapi dah rela sanggup menghadapinya. Jadi semangat ini mesti diabadikan dalam semua keadaan ketika perbuatan korban yang kita buat. Cuma simboliknya ialah dalam bentuk sembelihan lembu kambing. Sebab itu disebutkan dalam kitab fiqh juga, kalau kita dapat korban, pilih lembu yang cantik sekali, lembu yang tidak ada cacat dan sebagainya, melambangkan sayang kita, suka kita.
Jika orang yang mampu betul-betul lah, duit banyak, boleh tukar sampai ratusan ribu dengan tidak ada masalah sayang pun. Mengapa dia tak boleh beli seekor lembu korban sekarang ni, kata lihat antara 5,000 dengan 6,000 dengan mudah. Itu contohnya. Tapi kalau dalam bab korban tu nak kena share juga, tak mampu nak buat. Tapi kalau nak beli motokar 100,000, 200,000 tak payah share. Misalnya begitu. Contoh. Jadi di situ senario perbuatan-perbuatan indah menunjukkan tidak ada korban. Yang ada ialah korban, tetapi semangat pengorbanan kurang ada. Itu yang saya nak sebutkan.